Okey, kita teruskan 13 essential fitting. Seterusnya adalah blow down valve. Okay. Blow down valve always located at the lowest level of the boiler. Dia duduk bawah. Sebab kita nak buang mendapan deposit semua dekat bawah ni lah. Okay, this is because all the impurities and mud in feed water will collected at the bottom of the boiler cause of their weight. Sebab benda asing yang berat-berat dia akan mendap ke bawah. Jadi blow down valve ni dia duduk di bahagian bawah. Blow down valve function is to drain all the sediment and water inside the boiler. Okay. Seterusnya adalah feed pump. Okay. Tapi realitinya kalau di power station dia punya feed pump ni besar-besar, boiler dia besar-besar. Bukan macam ni lah, dia kecil, dia besar lagi. Okay. Okay, so each boiler must have 2 or more feed pump to ensure continuously feed water supply to boiler without fail. Tanpa gagal, dia mesti supply. If first pump fail, another pump will start up automatically to supply feed water. So boiler ni dia tak boleh, air tak boleh kurang. Kan? Air kurang boleh menyebabkan explosion. If feed pump unable to supply feed water, it will cause catastrophic disaster. Okay? Catastrophic disaster. Okay. Seterusnya adalah feed check valve. Feed check valve. The feed check valve is installed in the boiler feed water line between the feed pump and boiler. Okay. So the check valve includes a spring equivalent to the head of water in the elevated feed tank when there is no pressure in the boiler. This prevents the boiler being flooded by the static head from the boiler feed tank. Under normal steaming condition, the check valve operates in a conventional manner to stop return flow from the boiler entering the feed line when the feed pump is not running. And the feed pump is running, it pressure overcome the spring to feed the boiler as normal. Okay, dia ni ialah injap sehala lah. Yang lebih kurang fungsi dia. Okay. Seterusnya adalah ni bahagian-bahagian lain, test pressure gauge attachment, feed check valve, feed pump, burner, blow down. Okay. Seterusnya, okay, ini adalah fusible plug. Okay, fusible plug ni pun mesti ada pada sesebuah boiler. Fusible plug ni dia akan letakkan sebahagian dia punya bahagian ni duduk dia di bahagian dalam boiler. So apa tujuan dia? Bila kita dia untuk mengesan sebarang benda tidak normal lah. Contohnya kalau fusible plug ni kita set dia punya takat lebur. So kalau boiler kita katakan rupanya pump rosak. Okay. So suhu meningkat, high temperature, high pressure. Air tak ada. Jadi pump rosak. Jadi secara tak langsung benda ni dia akan melebur. Okay. Bila dia lebur, dia akan mengeluarkan bunyi macam whistle lah. Jadi itu memberi satu daripada langkah keselamatan. Okay. Seterusnya adalah manufacturer nameplate. So manufacturer nameplate ni setiap boiler mesti ada benda ni. Dan juga registration plate. Sebab benda yang berlesen semua mesti ada nombor plate. Awak punya kenderaan pun ada lesen kan. Nak bawa dia kena ada lesen. Sama dengan boiler, orang nak operasikan boiler mesti ada lesen boilerman. So ini nombor plate dia. Sama dengan lift pun sama juga. Okay, ini so dekat manufacturer's nameplate ni dia akan bagi tahu maklumat tentang boiler ni. Model, output dia berapa. Okay, output steam, design pressure berapa, hydrostatic test pressure berapa dia punya tahan, date of the hydrostatic test,
third party surveyor, design code. Code ni tengok awak pakai ASME ke ANSI, JIS, ikut standard lah, ISO, manufacturer name and address, heating surface, berapa dia punya heating surface capacity, dan juga DOS design approval. Okay. So saya harap setakat ni boleh. So kalau boleh kamu hafal 13 essential fitting tadi, sambil boleh jelaskan sedikit sebanyak lah. Okay. So seterusnya adalah charge of fuel or heating medium. Okay. Charge of fuel or heating medium. So, dari segi pemilihan bahan api untuk boiler, okay, ataupun bahan api yang ada, semua benda kita boleh jadikan bahan api lah. Yang pertama bahan api gas, kita ada natural gas, kita ada LPG, liquid propane gas. Okay. Dia juga ada liquid, bahan api liquid, contoh dia diesel, kerosene, light fuel oil, medium fuel oil, dan juga heavy fuel oil. Kita juga ada bahan api solid. Kalau bahan api solid ni sebenarnya semua benda yang solid ni kita boleh jadikan dia sebagai bahan api. Okay. Tapi yang bahan api mana yang paling efisien dan ekonomi? So sebab kita gunakan coal, arang batu, kayu, fiber and shell, other agricultural waste such as bagas, okay, waste heat from gas turbine, diesel engine exhaust, reactors, electricity, dan juga jadi pemilihan bahan api ni bergantunglah kepada kita punya boiler, kita punya purpose. Okay. Okay, seterusnya adalah boiler horsepower. Boiler ni dia ada istilah dia untuk horsepower lah. Maksudnya berapa boiler ni punya kapasiti ataupun kekuatannya. Okay. Tapi kita just tahu je lah, kita tak ada calculation pun. Okay, ini boiler horsepower. Okay. Dan ini adalah unit-unit lah. Unit ni mungkin kita tak guna, tapi amat berguna lah untuk awak, untuk saja-saja, untuk kursus-kursus lain. Dan juga bila dah kerja nanti awak kena guna ni. Unit-unit ni selalu kita pakai. So boiler strengthener, macam mana kita nak kuatkan boiler ni? So boiler ni dia bentuk dia macam bongkah macam ni, shell. So macam mana kita nak kuatkan dia? Kita kena ada satu besi ni yang nama dia adalah stay bar. Stay bar ni yang dia akan pegang boiler shell. Yeah. Dia akan pegang boiler. A boiler stay, stay bar ataupun a boiler stay is an internal strengthener inside a steam boiler. Their function is to support the flat walls of a boiler against the internal steam pressure. In many cases, the boiler can be given a dome shape that is self-supporting. Stairs are required where this is not possible. There are several forms of stairs according to the force they must resist. Ini dari design lah, dari pihak yang mendesign boiler. Okay. Kemudian untuk boiler ni juga satu lagi benda yang sangat kritikal adalah welding. Boiler ni tak boleh suka-suka welding. Walaupun kamu seorang welder yang hebat di Politeknik Muka, kamu tak boleh suka-suka nak welding boiler. Walaupun kamu pemenang Poliskill di peringkat kebangsaan, kamu pun tak boleh suka-suka nak welding boiler. Sebab boiler untuk welding boiler mesti ada authority, mesti ada lesen juga daripada DOS. Yang berdaftar dengan DOS sahaja boleh welding untuk boiler. Okay. Yang pertama, awak mesti ada welding procedure specification. Awak mesti ada welder performance qualification. Awak mesti ada different type of welding. Semua welding ni kena ada. Dalam boiler ni kita ada TIG, SMAW, electric resistant, gas welding. Okay. So welding ni memang sangat kritikal. So welding defect,
Ya, ada macam-macam bentuk jenis-jenis kecacatan. Jadi kalau kamu nak welding untuk boiler, tak boleh ada semua benda ni, kecacatan ni. So installation and certification. So untuk pemasangan dan juga pensijilan sesebuah boiler, semuanya akan dikeluarkan oleh pihak DOSH. JKKP akan bagi kita kebenaran. So tak boleh awak search boiler dekat Shopee, beli, bawa balik, nak pasang, tak boleh suka-suka. Company yang buat tu pun mesti berdaftar dengan DOSH. Tak boleh suka-suka. Walaupun kamu kaya pun tak boleh. Jadi rumah saya nak pasang boiler, boleh tak? Tak boleh. Okay. Ataupun kamu nak pasang, boleh. Saya nak beli boiler daripada China, boleh. Tapi kena check dulu, adakah legit company yang jual tu, design boiler tu telah di-approve oleh DOSH. Tak boleh suka-suka. Okay. Kalau kita tengok sini, based on section 17 FMA 1967, Akta Kilang dan Jentera, no person shall buy, reinstall, repair, modify, sell any boiler without approval of DOSH. Okay, semua clear. No person shall operate a boiler without a valid certificate of fitness. Tak boleh awak, walaupun awak seorang fit, awak tak boleh suka-suka untuk run boiler. Certificate of fitness ni adalah fitness boiler. Okay. Ataupun boilerman yang fit, yang ada lesen. And boiler attendance team engineer required. Okay. All boiler have to be opened up for inspection before the certificate of fitness can be renewed. Certificate fitness ni adalah untuk boiler lah. DOSH akan keluarkan untuk boiler. Okay, boiler ni selamat untuk beroperasi. Begitu juga untuk repair. Boiler can only be repaired by approval boiler repair companies after the repair procedure has been approved by DOSH. Okay, sebab boiler ni benda yang berisiko. Kalau boiler meletup, kesan dia, impak dia maksimal. So, itu sebab dia agak ketat lah dari segi untuk mengendalikan boiler. Kemudian boiler juga akan, untuk boiler ni beroperasi, dia kena melalui beberapa test. Yang pertama sekali, dia kena mohon kepada DOSH untuk pasang boiler. Dengan menggunakan borang ni, JKJ 105. Dia lampirkan sekali bersama layout plan dan juga copy of the design approval. Maksudnya design awak tu, blueprint tu kita kena hantar pada DOSH. Yang pertama sekali kita akan buat adalah hydrostatic test. Hydrostatic test based on regulation 72 steam boiler and unfired pressure vessel regulation. Ini kalau awak buka buku OSHA, Akta OSHA, FMA 1967, awak boleh tengoklah benda-benda ni. Tujuan dia untuk mengecek, to check leakage. So, kita akan buat first service during installation. Mula-mula nak pasang, kita akan buat sekali hydrostatic test. Saya pernah ada berpengalaman masa belajar dulu. Kita buat hydrostatic test pada boiler di UTHM. Jadi semua bahagian-bahagian fitting yang bersambung, fitting ataupun mounting, semua kita kena buka. Jadi mana saluran-saluran ni semua kita kena tampal, kena tutup dengan gasket. Jadi kemudian kita akan pump masuk air. Kita akan pump sampai maximum pressure. Kemudian kita hold. Hold selama 20 minit. Kita hold 20 minit tu, kita tengok ada leaking tak. So masa tu gasket setebal setengah inci, 1 inci pun, sehingga dia boleh melembung, dia meleding dengan pressure yang tinggi. Tapi alhamdulillah tak ada leakage. Kemudian hydrostatic test ni bila nak kena buat, mula-mula first sekali masa nak pasang, kemudian 7 tahun sekali, ataupun selepas kita buat repairing pada boiler. Seterusnya adalah steam test. Steam test apa tujuannya? Purpose to check functioning of boiler equipment and safety features. Example, water alarm, blow down, relief valve, etc. Kita nak check lah
safety features ni berfungsi tak. Okay. Water alarm ni dia akan bagi kita signal dalam bentuk loceng ataupun siren lah. Okay. So kalau air kurang dia akan keluarkan siren. Kemudian air dah tinggi dan medium dan juga air dah penuh, dia akan beritahu. Kalau air kurang pun dia akan beritahu. So steam test ni kita akan buat sekali semasa commissioning selepas hydrostatic. When the authorized safe working pressure has been altered or safety valve change. Itu sebab yang kita kena buat. Okay, hydrostatic test. Ini kamu boleh baca. Kamu boleh baca dia punya step-step dia. Steam test pun sama juga. Tapi dia punya secara konsep dia macam saya cakap tadi lah. Macam mana cara dia buat. Kemudian boiler juga mesti menjalani annual inspection. Jadi sebelum kita lakukan annual inspection, the boiler has to be shut down and allowed to cool. Boiler ni panas, nak sejukkan dia pun makan masa. Kadang-kadang seminggu kalau boiler besar-besar, baru dia sejuk. Kalau panas-panas, inspector datang check masuk dalam, matilah dia. Water is drained and all fitting including cap in headers and mud drum are dismantled. So kena buang bahagian-bahagian fitting ni. Kemudian the boiler is effectively disconnect from any other steam boiler or source of steam. The fire site is thoroughly clean. Fire site ni adalah tempat kawasan furnace, combustion chamber tu mesti bersih. The internals are clean as necessary by hydrojet and wire brush, clear of scales and deposit. Kena bersih sebenarnya. Sebelum kita panggil inspektor daripada DOSH, boiler kita ni memang nak kena betul-betul bersih. Sebab bila dia datang, dia akan pakai sarung tangan putih dan dia akan check. Dia tengok kalau kotor, so susah tak lepas lah. Fittings such as corks and valve, float and gauge glasses are clean and serviced. Temporary scaffold or ladder must be provided if permanent ones are not available for inspection or remote areas. The boiler is empty, cool and dry. Boiler kita mesti dalam keadaan kosong, sejuk dan juga kering. Okay. Statutory inspection. What the DOSH inspector look for? Ini apa yang inspector tu check lah. So kamu boleh tengok. Kalau ada kebocoran, dia akan check benda-benda ni. Crack ke, ada crack, damage, leaking, dia akan tengok soundness, ada bunyi-bunyi yang pelik lah, hazard ke apa, semua dia akan check. Seterusnya adalah boiler selection of boiler. So apa yang parameter yang kita kena pasti untuk kita select boiler. While selecting a boiler, the following factors should be considered. First one, the working pressure and quality of steam required. Jadi awak kena tahu dulu apa working pressure ataupun quality steam yang industri kamu nak. Kalau kamu setakat pemprosesan ataupun dobi ke, pemprosesan makanan saja, dia tak perlu sampai superheated steam. Tapi kalau kamu nak power station untuk generate electric, kamu kena quality steam yang tinggilah, superheated. Kemudian steam generation rate, ini pun sama juga. Kamu kena tahu berapa keperluan steam kamu, sama ada ton per hour ataupun kg per hour. Berapa rate dia kamu nak. Mungkin industri kamu ni kecil, cuma memerlukan 50 kg steam per hour. So tak payah beli boiler besar-besar. Floor area available, kawasan, accessibility for repair and inspection, comparative initial cost, erection facilities, the probable load factor, the fuel and water available, operating and maintenance cost. So benda-benda ni kita kena contoh kilang awak nak beli boiler ni, tu dah kena ada lah justifikasi dia. Dah ada dalam paperwork tu, dah bagi tahu macam mana apa semua. So baru kita, kalau suit dengan kita punya kriteria, baru kita buat pembelian dan pasang boiler. Seterusnya, essential of good steam boiler. Apakah keperluan sesebuah boiler, steam boiler yang baik?
A good boiler should possess the following features. So, produce the maximum weight of steam, reliable, occupy minimum space, light in weight, quick starting, simple installation, easy for repair and inspection. The boiler component should be transportable without difficulties. The tube of the boiler should not accumulate soot or water deposit and should be sufficiently strong to allow for wear and corrosion. Kalau boiler tu boleh dapat semua ni, kira sempurna lah. Tapi agak mustahil lah nak dapat semua ni. Biasa kecekapan boiler ni, kecekapan dia lebih kurang 60% ke 70% pun dah kira cantik lah. Yeah. So siapa yang berminat dalam boiler, so dari segi prospek kerjaya sangat luas lah. Paling tinggi kamu boleh jadi dalam boiler ni, kamu boleh jadi steam engineer. Sama level macam engineer, tapi kamu tak perlu ada degree, kamu cuma perlu ada pengalaman dan juga ada duduk peperiksaan dan juga interview lah untuk dapat jadi steam engineer. So ramai dah anak murid saya yang dah jadi steam engineer, first grade boilerman, second grade boilerman. Saya harap benda ni dapat memberi kamu motivasi lah untuk terus berkecimpung dalam bidang engineering plant ni. Sangat luas prospek kerjaya. Boiler ni semua industri perlu boiler. Okay, kamu jangan bimbang boiler ni. Selagi ada manusia, kita perlukan elektrik, kita mesti ada boiler untuk generate elektrik. Okey, situ saja. Kalau ada persoalan boleh kita bincang dalam grup WhatsApp. Okey. Ataupun kita bincang dalam perjumpaan Google Meet kita minggu hadapan. Okey. Salam kemerdekaan daripada saya. Merdeka, merdeka, merdeka. See you next month. Bye-bye.